Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Tuan Haji Zainuddin selaku pengurusi majlis, pengurusi dan ahli kuasa surau ataupun masjid, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini 6 hari bulan 8 2023 kita teruskan agenda pengajian kita dalam sebuah kitab, nama dia 31 faedah daripada tadabbur dan tilawah Al-Quran. Kita hidup atas dunia ni tidak boleh lari daripada panduan yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allah SWT turunkan Al-Quran yang menjadi kitab hidayah, kitab petunjuk. Siapa dia berpegang dengan dia, selamat. Siapa dia berpandu bukannya, diberi jalan petunjuk ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang ikut arahan Al-Quran dikira sebagai seorang yang taat. Cuma bila kita sebut tentang Al-Quran, para jemaah sekalian, dalam kepala kita nak memikir apa dia Al-Quran. Kita tahu Quran kitab yang mulia, tetapi kadang-kadang kita hanya nampak penggunaan Al-Quran, tidak nampak ke dalam kehidupan kecuali beberapa juzuk. Bila ada kesakitan, panggil orang baca Quran. Tak baca Quran juga, semua juga surah Yasin yang dia baca. Semangat surah yang paling masyhur sekali, Yasin. Bila ada apa-apa majlis rasmi, dibuka dengan baca Quran. Sudah ya ustaz baca Quran, tak turun pentah lagi, orang duduk melompat dari belakang. Dan maknanya kita tak nampak fungsi Al-Quran yang sebenarnya diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka kerana itulah para jemaah sekalian, ana cuba untuk membantu muslimin dan muslimat supaya kita boleh memahami, menjiwai Al-Quran. Biar kita tahu Al-Quran kitab yang Allah turunkan kepada kita untuk dijadikan panduan, dijadikan bacaan dan dijadikan penghayatan. Maka kata di para ulama, kesan daripada tidak tadabbur Quran yang menyebabkan kita jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan dapat faedah besar daripada Quran. Jadi bagaimana kita? Dalam siri perbincangan ini, ana cuba bawa tentang beberapa sebab dan adab-adab bagaimana kita nak tadabbur Quran supaya kita dapat mencapai matlamat yang besar daripada Allah SWT turunkan Al-Quran kepada kita. Jadi para jemaah sekalian, Alhamdulillah, sebagaimana kata di para ulama, semua yang berkait dengan Quran mulia, orang-orang yang memahami Al-Quran, baca Quran, beramal dengan dia, digelari dengan nama Ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran iaitulah orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, orang yang sangat istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Biarlah kita boleh jadi manusia yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita hari ni dalam orang Melayu ni, kalau orang istimewa dia ada makna lain, betul tak? Ni siapa ni? Anak istimewa. Mana kalau dia lompat sikit pun jangan marah. Kita bukan nak anak istimewa yang tu, kita nak orang yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Mana orang yang mendapat kedudukan di sisi Allah. Sebab apa? Sebab dia beramal dengan Al-Quran, sehingga Allah Ta'ala muliakannya di sisi Allah Azza wa Jalla.
Baiklah para jemaah sekalian, para pencinta ilmu sekalian, kita pergi kepada perbincangan kita, iaitulah al-faidatus salisatu wal 'ishrun, tadabburul Quran minan nasihati li kitabillah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW baginda mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu kita kena beri nasihat. Jadi salah satu daripada nasihat, perjuangan yang perlu kita buat, iaitulah bila ditanya oleh kepada Nabi SAW, dia kata, liman ya Rasulullah, kita nak nasihat untuk siapa? Maka sabda Nabi SAW yang pertama, lillah, kita kena nasihat kepada orang supaya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, wali kitabihi, kita nasihat orang kepada kitab Allah, wali rasulihi, kepada rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, kepada imam-imam pemimpin orang Islam dan orang ramai. Jadi dalam ayat ini kita hanya ambil satu, iaitulah lillahi wali kitabihi. Kita nak ambil bahawa tadabbur Quran ini salah satu daripada nasihat, peringatan kita kepada masyarakat supaya nasihat untuk menjadikan kitab Allah sebagai panduan dalam hidup. Jadi apa makna nasihat untuk kitab Allah? Apa makna? Kata ulama hadis, syiddatu hubbihi. Yang pertama, kita kena masukkan dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, dalam diri keluarga kita, cintakan Al-Quran. Hari ini alhamdulillah para jemaah sekalian, macam mana kita nak minta anak-anak supaya kita cinta Al-Quran, biar dia suka dengan Quran, kita ajak dia baca Quran dan hafal Quran. Yang kedua, ta'zimu qadrihi, kita kena membesarkan kedudukan Quran. Jangan kata ni bahasa Quran, sebab itulah saya tidak suka. Kita kadang-kadang kita baca Quran tak kena tempat. Dalam majlis hingga bangar, majlis perkahwinan contohnya, DJ baca Quran. Mungkin DJ pun dia tu lepasan dia punya qari baca Quran. Orang duk bercakap dengan suara yang kuat pula tu. Jadi kita kata itu tidak kena pada tempat. Oh, tak bagus kau dengar Quran. Bagus, tapi biar orang dengar lah. Ni tempat orang hingga bangar, tempat orang duduk berbual-bual, jumpa dengan keluarga jauh-jauh, kawan-kawan, orang nak bercakap. Jadi kita kata tidak kena. Kemudian sebab apa kita kena besarkan Quran? Sebab Al-Quranu kalamullah. Al-Quran itu kata-kata Allah Azza wa Jalla. Salah satu daripada sifat Allah Ta'ala Al-Kalam, sifat Allah Ta'ala berkata-kata. Allah Ta'ala dipanggil sifat dianya berkata-kata. Sebab itulah dalam kita belajar kitab, sifat kita berkata-kata, lawannya bisu. Maknanya Tuhan ni bukan sifat dia bisu, dia sifat dia berkata-kata. Bila dia berkata-kata, haitsu sya', apabila dia kehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, nasihat kepada kita Allah, iaitulah kita baca Quran dengan bacaan yang menarik, bacaan yang betul bacaan. Ini kena belajar ilmu tajwid. Dan yang seterusnya, kita berusaha untuk memahami makna Al-Quran. Ini kita kena naik taraf. Setakat tajwid tu, insya-Allah anak duk tengok ramai di masjid belajar. Sekarang ni mudah zaman kita ni. Dalam TV pun ajar, ustazah duduk iklan mengaji tajwid, dalam TikTok pun ada. Mana semua tempat orang mengaji Al-Quran. Cuma yang kita nak tambah lagi, bagaimana kita nak memahami makna Al-Quran dan kita nak tadabbur setiap patah perkataan Al-Quran biar kita boleh faham. Jadi para jemaah sekalian, agak-agaknya hadis ad-dinu nasihati rawahu Muslim, agak-agaknya kalau kita bincang, kalau kita ambil masa satu hari, berapa ayat yang kita boleh baca? 3 baris, 1 ayat. Tapi faham betul-betul daripada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, contohnya daripada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza adara azakum maut kutiba alaikumus siyam. Ayat ini apa Allah nak kata? Jadi kita kena letak program dalam hidup kita ni, 1 hari 1 ayat. Ini dipanggil ilmu tadabbur. Berbeza dengan hak kita baca. Yang kita baca 1 hari 1 juzuk, itu tilawah.
Bulan Ramadan satu hari sekali khatam. Contohnya kita dengar ulama-ulama salaf. Imam Syafi'i contohnya sampai 2 kali khatam satu hari. Syafi'i boleh khatam 2 kali satu hari. Kalau kita ukur dengan kemampuan kita, logik ke tak logik? Berasa logik? 2 kali sehari. Apa yang kau baca? Nah, kita baca tergagak-gagak 2 kali sehari. Imam Syafi'i dia baca laju. Ni anak-anak kita di tahfiz, yang belajar tahfiz Quran ni pun 10 minit ya, 15 minit ya satu juzuk, bukannya banyak pun. Nah, jadi satu juzuk 10 minit. Maknanya kalau 30 juzuk baru berapa minit? Tak apa setengah hari dia boleh khatam. Nah, alhamdulillah. Yang kedua, tanda ni para jemaah sekalian, qira'atu qalil bil Quran minal Quran. Kita baca sedikit. Sikit ni untuk tadabbur. Tuan-tuan para jemaah kena beza di antara ayat untuk ditadabbur, untuk kita belajar makna dia, perhatikan apa ke Allah nak beritahu kepada kita, itu kita boleh baca sedikit. Tapi satu lagi agenda baca Quran satu juzuk, setengah juzuk satu hari, itu bacaan. Kena kekal, jangan salah faham. Ada setengah orang dia kata ustaz saya dulu istiqamah satu juzuk satu hari. Jadi setakat ada bila saya dengar kempen baca Quran kena faham, kalau tak faham tak ada faedah. Jadi sekarang ni saya baca 5 baris satu ayat. Kita kata la. Itu silap, khata dalam memahami istilah tadabbur. Sebab yang kita baca kena baca. Yang kita kata ambil tadabbur ni, iaitulah ayat yang kita nak faham. Ayat yang kita nak faham, kita kata alhamdulillah. Seorang laki-laki mari jumpa Syekh Habrul Ummah wa Turjumanul Quran Ibnu Abbas. Tuan-tuan kenal siapa dia Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ni sepupu Nabi yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kepahaman, kepakihan dalam agama dan ajarkan dia ilmu tafsir. Maka Ibnu Abbas kita panggil pakar bidang tafsir, bukan profesor tafsir, pakar dalam bidang tafsir. Kalau kata profesor, habis setakat ti, lepas tu dia pencet lah. Nah, ni pakar dalam bidang tafsir. Dia kata Ibnu Abbas, inni sari'ul qira'ah. Saya ni baca Quran laju. Saya boleh baca 3 hari sekali khatam. Faqala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la an aqra al-Baqarah fi lailatin. Ibnu Abbas kata kalau aku baca surah Baqarah ya 2 juz setengah, boleh je aku nak khatam Quran. Ibnu Abbas pelaju juga. Dia lebih awal daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mati tahun 204. Ibnu Abbas sahabat. Dia kata kalau aku baca surah Baqarah sahaja pada satu malam, dan aku bertadabbur, aku perhatikan maknanya, lebih baik daripada apa yang kau cakap tadi. Maknanya Ibnu Abbas memilih untuk ilmu tadabbur jangan baca laju. Tapi dalam kaedah bacaan Quran, dalam ulama salaf kata paling laju kita boleh baca 3 hari. 3 hari. Sebab itu dikatakan orang apabila Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bila orang mari tanya soalan, Imam, apa hukum gini-gini? Syafi'i kata, amhilni salas. Beri masa pada aku 3 hari. Hari yang 4 kau datang. Orang duk kait, apa? Imam Syafi'i nak pergi tanya, siapa 3 hari? Nah, kalau zaman kita ni, nak email ke untuk guru besar ke? Nah, atau WhatsApp ke mana-mana ustaz? Dijawab lah. Kita bagi masa. Rupanya 3 hari itu, dia nak baca Quran daripada awal sampai ke akhir. Dalam masa 3 hari, waktu baca itulah dia cari di manakah jawapan kepada soalan ini dalam Al-Quranul Karim. Nah, itu dia panggil istinbat, dalam bahasa kita istinbat. Maka syarat kita nak baca Quran dengan tadabbur ni jangan terlalu laju, ataupun seperti yang anda cadangkan tadi, kita beza di antara ayat untuk dipelajari maknanya, ditadabbur, bezakan di antara ayat tilawah, kota, dia panggil wirid harian. Nah, kita ni ada wirid. Kita kalau sebut wirid, kita ingat wirid yang duk zikir-zikir, salah tak? Ni wirid ni, wirid pagi, wirid petang, wirid itu wirid ni. Kita kata wirdun tu artinya bacaan tetap harian. Itu makna wirid. Jadi kita setiap hari para jemaah sekalian,
kita kena ada wirid. Ayat yang mesti kita baca satu hari, satu juzuk ataupun setengah juzuk, kena ada. Hai, dia kata banyak dah setengah juzuk. Nah, nak berapa juzuk nak? Nak banyak mana lagi? Jadi para jemaah sekalian, kita ni kena ambil kira penggunaan masa yang Allah Ta'ala anugerahkan kita. Satu hari berapa tempoh masa kita? Satu hari berapa? 24 jam. 24 jam ni bukan benda baru. Daripada hari Allah Ta'ala ciptakan langit dengan bumi ni, 12 bulan dalam setahun, 24 jam dalam hari. Tetapi berbezanya setiap orang penggunaan masa untuk kebaikan berbeza. Ada orang Masya Allah semua benda dia boleh buat. Daripada pagi dia boleh salat subuh berjamaah, boleh tahajud lagi. Kemudian dia boleh baca zikir pagi, dia boleh duduk dalam majlis ilmu, pagi dia pergi kerja, dia boleh baca Quran, dia boleh sedekah. Ada orang macam tu. Ada orang ni tak ada benda yang boleh buat. Masjid pun pergi jarang-jarang. Sebagaimana kata orang, dia ni bertaraf kapal selam, timbulnya tenggelamnya lama, timbul jarang-jarang. Itu dia panggil kapal selam. Sedekah tak ada, ziarah orang pun tak ada. Jadi apa yang kita boleh memanfaatkan masa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ni, apa yang kita boleh manfaat? Kita kata sangatlah rugi para jemaah sekalian kalau kita salah guna, salah mengambil masa yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita. Maka di sini daripada kata-kata Ibn Abbas ini, para ulama mengatakan bacaan ayat dengan kita fikir dan kita faham lebih baik daripada kita khatam tanpa faham. Jadi tak apalah, oleh kerana kita ni orang panggil di alam realiti lah kita ni. Kalau kita nak faham semua, jawabnya tak baca Quran lah kita. Dan kita ni jangan salah guna pula. Dia kata, kenapa tak baca Quran tu? Tak faham. Bila nak faham, baru nak mula belajar. Akhir sekali tak baca Quran. Jadi kita jangan cuba buka ruang-ruang pintu-pintu pintu-pintu was-was yang dimainkan oleh syaitan, sehingga kita terkeluar daripada kelompok orang-orang yang tadabbur dan baca Quran. Kita kata alhamdulillah, kesimpulannya baca Quran banyak, baca Quran sedikit tapi faham lebih baik daripada baca banyak. Maka kita seana kata jamak di antara baca untuk habis, untuk khatam, dengan beberapa ayat untuk faham, itulah yang terbaik, lebih manfaat kepada kita insya-Allah. Jadi yang seterusnya, kata Syekh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak ada sesuatu amalan yang lebih bermanfaat untuk hati. Tengok ni, hati kita ni, kata di para ulama, dia kata kita ni macam, hati kita ni seperti zikir kita ni seperti air kepada ikan. Maknanya ikan tak boleh hidup tanpa air. Ikan boleh hidup tanpa air, tak boleh hidup. Hati kita juga tak boleh hidup tanpa zikir. Hati tidak boleh hidup tanpa zikir. Jadi zikir kita, zikir yang paling bermanfaat para jemaah sekalian, zikir yang paling bermanfaat untuk kita berzikir mengingati Allah, iaitulah kita berzikir dengan kalam Allah. Zikir dengan kalam Allah. Apa dia kalam Allah? Al-Quran. Maka tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati lebih daripada kita baca Quran dengan tadabbur. Mana tadabburnya, kita ambil satu ayat, kita ulang ayat itu sampai kita faham. Kita ulang ayat sampai kita faham dalam masa 24 jam, tak kalah tak ada masa. Oh, dia kata saya sibuk Ustaz, tak sempat nak buka kitab nak. Alhamdulillah, hari ini para jemaah sekalian sudah ada kelas-kelas tadabbur, sudah ada rakaman-rakaman para asatizah kita yang mengambil langkah ataupun mengambil tanggungjawab untuk memperjelaskan kepada masyarakat bagaimana kita nak memahami Al-Quran secara peringkat yang pertama. Kita banyak peringkat lah. Maka bila kita mengenali ayat-ayat yang kita baca tadi, kita berfikir, maka menyebabkan yurisul mahabbah. Kita akan rasa cinta kepada Quran, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap. Jadi semua dalam Quran ayat pelbagai. Karena itu surah dia berbeza-beza. Dia panggil surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni surah yang diturunkan di Mekah.
Terperasan tak? Bila kita baca Quran, dia tulis kat muka Quran tu Makkiyatun. Kita tahu. Mana dalam surah ini, kalau surah Makkiyah ni, kebanyakan ayat-ayat dia tentang tasbitul aqidah. Nak menguatkan akidah kita, menguatkan kepahaman kita kepada Allah Azza wa Jalla, memahami, mengenali Allah. Dan banyak cerita-cerita kan dulu. Cerita Musa, cerita Nabi Nuh, cerita Ayub, cerita sebab apa? Sebab waktu peringkat permulaan kita perlu kepada kekuatan jiwa untuk berdepan dengan geng-geng Abu Jahal dan puak-puak lain. Tapi bila mari Madaniyah, maka ayat dia berubah, dia lebih kepada apa? Lebih kepada hukum hakam. Sebab sekarang kita sudah ada kekuatan, sudah ada negara, kita nak laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka alhamdulillah, saya yakin dan percaya para jemaah telah bersedia. Bersedia ke tak kita ni? Bersedia untuk masuk dalam golongan orang yang nak memahami Al-Quran. Semua kita kata bersedia dah, insya-Allah. Rombongan baca Quran, masuk dah kan? Berapa juzuk satu hari baca? Dia kata banyak pula tanya hari ni dah. Ada setengah orang dia bergurau, sedap juga gurau dia. Kita kata berapa juz satu hari baca Quran? Dia bisik, dia kata, Ustaz, ibadat tak boleh beritahu kepada orang. Kita kata kenapa tak boleh beritahu? Dia kata takut riak. Saya kata kalau takut riak jangan beritahu. Yang saya bimbang bukan takut riak, takut tak ada. Itu yang kita takut. Yang kita takutnya bukan takut riak, takut apa? Takut tak ada. Kata hak ni parok. Dia pula kata parok ni. Tak ada, nak repot aja tak ada. Yang kalau ada yang menyebabkan kita riak, tak usah bagi tahu. Kita kata alhamdulillah, alhamdulillah kita sudah masuk dalam rombongan orang yang baca Quran. Kita kata alhamdulillah, hadhihi ni'matun azimatun, suatu nikmat yang besar Allah Taala anugerahkan kepada kita. Cuma kita nak naik peringkat satu lagi, peringkat nak faham Al-Quran. Insya-Allah kata. Ambil satu hari satu ayat. Baca ayat Quran. Dengar tafsir yang disampaikan oleh para asatizah kita, para alim ulama kita. Yang boleh bahasa Arab, cari orang Arab. Yang boleh bahasa Inggeris tak cukup Melayu, kita cari penceramah-penceramah dalam bahasa Inggeris. Masyarakat kita ni dia suka dengar orang putih daripada dengar Melayu. Dia kata Melayu tak apa semangat. Kita kata dengarlah apa saja pun. Yang saya naknya tuan-tuan dan puan-puan bersedia untuk menjadi ahlul Quran biiznillahi azza wa jalla. Baik, sekarang kita berpindah kepada sebab-sebab yang boleh membantu kita untuk tadabbur Quran. Ini penting. Manusia ni dia suka cari, dia kata apa ni, suka cari tip. Apakah sebab? Minal asbab. Di antara sebab-sebab yang membantu kita untuk tadabbur Quran, yang pertama sekali, tanda ni tuan-tuan. Yang pertama sekali iaitulah istisyar azamatul Quran. Bila kita pegang Quran, kita kena menjiwai bahawa Al-Quran ini kata-kata Allah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah merupakan kitab yang Allah Ta'ala turunkan dari langit kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kepada sahabat, dan kitab Al-Quran ini menjadi suatu mukjizat yang berkekalan. Siapa dia cabar Al-Quran, insya-Allah dia akan dapat hidayah ataupun dia akan binasa. Dua ya. Sebab kita tengok dah orang yang cabar Al-Quran, sama ada dia binasa ataupun dia dapat hidayah. Banyak dah kan cerita-cerita yang saya cerita dulu, tapi hari ni tak nak cerita, tak cukup masa. Salah seorang daripadanya, tuan-tuan boleh tengok dalam internet, cari nama dia Gary Miller, orang Kanada, yang diupah, yang diberi geran oleh kerajaan untuk mengkaji Al-Quran. Bagaimana nak attack Quran ni, bagaimana nak orang panggil nak lawan Quran, nak cari kelemahan Quran. Akhirnya Gary telah bertukar kepada Abdul Ahad, dia masuk Islam. Kita kata siapa dia kosek Quran, insya-Allah dia akan masuk Islam. Ataupun yang jahat kepada Quran, maka dia mati dalam kejahatan, wal iyazubillah. Jadi kita yang pertama sekali, kita kena letak dalam kepala kita Al-Quran kalam Allah. Kerana itulah ada adab SOP. Bila nak baca Quran, kita berwudu,
Baginda Nabi SAW ajar kepada kita nak baca Quran bersiwak. Jangan pula dengan mulut busuk baca Quran, tidak sesuai. Nak baca Quran. Habis putus dulu, campur, tak masuk gigi, tak apa, pakai baca Quran. Kita kata itu tidak beradab. Mulut pun kena bersih, pakaian bersih, duduk di tempat yang bersih, dengan hati yang bersedia untuk menerima nasihat Al-Quran. Kita kata itulah faedah Al-Quran. Maknanya kita letak yang pertama sekali, aku nak baca kitab Allah. Kita tak usah main, kita main analogi mudah-mudah untuk kita. Kita ni pegawai kerajaan ke pegawai apa, tak kira lah, pegawai besar. Tiba-tiba kita dapat surat daripada bos besar. Nak buka apa, menggigil tak? Ni surat apa ni? Surat apa ni? Kita nak jiwa surat apa? Nak mungkin naik pangkat, mungkin turun pangkat, mungkin kena tukar, mungkin macam-macam tak. Kita duduk sekarang sini, akan ditukar ke hujung dunia mana entah kena pergi. Isteri baru je bersalin. Kita kata kesian, nak kena macam-macam tersurat dalam kepala. Sebab surat ini surat daripada bos besar. Kata di Al-Imam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi, dia kata apa? Inna man kana qablakum, orang-orang dulu daripada kamu, yakni para sahabat yang mulia, dia mereka tengok Quran itu sebagai risalah, surat daripada Allah Azza wa Jalla, supaya kita baca, kita faham dan kita amalkan apa yang diperintahkan. Fakanu yatadabbaruna bil-lail, pada waktu malam mereka duduk tadabbur Quran, duduk baca Quran, duduk kaji Quran. Wa yatafaqqadunaha fin nahar, pada siang mereka tengok apa yang telah dilaksanakan. Contohnya kita baca Quran semalam ayat riba. Hari ni riba ada lagi tak dalam kehidupan kita? Dia kata, ustaz, bab riba ni tak usah sebutlah, sensitif sangat. Semua orang ada riba. Kadang-kadang tak sensitif. Semalam saya jumpa seorang pemuda, dia ada duduk dalam majlis ilmu, habis majlis dia nak lari. Kata nak gimana tu? Dia kata dia nak hantar isteri dia kerja di sebuah pusat keuangan. Saya tak sebut nama. Saya tanya sepatah, riba ke tak? Dia terkebir-kebir, dia mikir, riba ke tak riba? Saya kata, nama ni, nama pusat keuangan ni tidak total 100% patuh syariah. Mesti bercampur, ada kaunter riba, ada tak riba. Biar panjanglah cerita nasihat. Kita nak bagi tahunya, walaupun orang ni orang yang baik, pencinta ilmu, baca Quran hari-hari, Allah SWT haramkan riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi. Allah Ta'ala isytihar perang dengan orang makan riba, tapi dia tak peka dalam masalah. Tak peka. Kita kata itu dari antara para sahabat kata, ya tafaqqaduna finna. Baca Quran malam, siang semak apa yang kita baca ni. Sebab itulah dikatakan bahawa rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu, berapa ramai orang baca Quran tapi Quran laknat dia. Sebab apa? Dia baca ayat larangan, menangis-nangis kita dalam solat kalau imam tu suara sedap. Tapi tak berubah juga kita. Kata orang tak bergerak setapak, yang haram tu haram di situlah, yang riba atau duduk dalam riba lah, yang rasuah dalam rasuah lah. Cuma di Malaysia ni berbeza di antara riba dengan rasuah. SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, sepatutnya sekali lagi Suruhanjaya Pencegahan Riba perlu ditubuhkan juga. Dia tak ditubuh tu banyak benda. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, iza sami'ta Allah yaqul, bila membaca Quran bermula dengan ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, far'iha sam'ak, buka telingamu. Sebab apa? Fa innahu khairun ya'muru bihi, sama ada Allah nak suruh kita buat benda baik, au syarrun, ataupun benda tak baik Allah nak larang. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sangat menarik. Itu yang pertama, kita letakkan nak tadabbur Quran ni, yang pertama sekali menjiwai bahawa Al-Quran itu kitab Allah, kalamullah, risalah Allah Ta'ala kepada kita. Yang kedua,
Itu dari sudut jiwa kita menerima Al-Quran. Yang kedua dia kata asbabul mu'inah at-tamahul wat tarassul. Kita baca Quran secara tidak laju, sekadar kita boleh faham makna dia. Jadi masalah kita sekarang ni, kita laju ke tak laju ke, kita yang tak boleh bahasa Arab ni rasa sama ya, tak faham belaka. Minta maaf lah kan pada jemaah sekalian, jangan marah. Sebab kita bercakap ni di alam nyata. Kalau bercakap di kayangan tak ada apa. Jadi bagaimana kita nak selesai masalah? Selesaikan bacaan kota harian. Kata bermula satu langkah lain, iaitu kita baca dengan makna. Ambil tafsir. Tafsir yang banyak tafsir hari ni ada. Yang 20 dalam satu pun ada. Nah, setakat ni di rumah yang paling banyak sekali tafsir berapa dalam satu? Ibnu Katsir. Oh, lagi panjang. Beli Mukhtasar Ibnu Katsir, ringkasannya. Jangan beli Ibnu Katsir panjang, kita tenggelam pakai tak timbul-timbul, tak tahu duduk mana. Sebab Ibnu Katsir dibawa semua riwayat, riwayat, last kali dia condemn. Ini riwayat yang sahih, ini riwayat Israiliyat, ini riwayat, iaitu dia panggil Ibnu Katsir. Dia tulis kitab ni untuk ulama. Jadi kalau kita yang biasa ni nak Ibnu Katsir, beli ringkasan. Dia tulis ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Sebab para ulama yang meringkaskan ni, dia ambil kira kemampuan kita pembaca awam. Cantik. Baiklah. Mana kita campur dua, baca dengan cara perlahan-lahan, ataupun kalau kita baca setakat mana pun memang tidak faham juga, maka kita pergi ambil ayat-ayat yang dibaca oleh orang. Dia kadang-kadang cara pembaca. Bagi ana macam-macam orang suka qari, tak? Ada orang suka Abdul Basit, cara dia. Ni geng-geng tua dia panggil. Yang muda-muda ni dia suka Musyari, dia suka apa. Kalau ana suka satu bacaan dia panggil qiraah bacaan Hijazi, bacaan orang Mekah dengan Madinah. Itu lagu yang kita suka dengar. Dan kalau kita dengar orang baca pun, tapi kena faham lah bahawa kita terasa apa yang dibaca tu melekat dalam jiwa kita. Baik. Yang ketiga, tanda daripada belajar, masa kita sangat laju ni. Yang ketiga di antara sebab-sebab yang membantu kita untuk tadabbur dipanggil an-nazar fi kutubit tafsir. Kita baca dengan tengok Quran. Tengok Quran, ambil terjemahan, mencabar juga. Sebab ana di masjid kita di pondok, Allahyarham tuan guru kita, bapak saya dulu, daripada awal lagi dia buat majlis tadarus Quran bulan Ramadan, baca Quran dengan terjemahan daripada surah Al-Fatihah sampai surah Nas. Lama lah sikit. Dia kata sekurang-kurangnya setahun sekali masuk dalam kepala kita ni, lalu ke telinga kita Quran dengan terjemahan, biar kita boleh faham. Jadi kita langkah yang seterusnya, yang ketiga ni, kita kena macam mana kita nak bantu kita boleh nak tadabbur. Kita ambil ayat-ayat yang ditafsirkan oleh para ulama yang muktabar. Sekarang ni sudah ada. Dia panggil qiraat tadabbur wa amal. Tapi mana tak pasti. Terjemahan Malaysia sah tak ada, terjemahan Indonesia mungkin ada. Tulis tajuk dia Quran kecil, tadabbur wa amal. Sebuah mushaf ya. Baru ni kita dah cuba baca ayat ni di khemah Ramadan di Kota Baru, daripada awal sampai khatam. Dia panggil tadabbur wa amal. Mana kita baca ayat, kemudian dipilih ayat-ayat yang perlu difokuskan. Kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan boleh carilah ana beberapa ayat, beberapa ustaz-ustaz kita yang Malaysia ni pun sudah ada yang dah keluarkan ayat-ayat tadabbur. Wallahu alam. Kalau kata yang ana duduk baca pagi-pagi, insya-Allah kita khatam dalam masa terdekat. Itu campur. Mana kita tafsir dulu, kemudian 5 faedah itu lebih kepada tadabbur. Kita nak fikir apa yang Allah Ta'ala nak sebut dalam ayat ini kepada kehidupan kita. Ini kita. Yang keempat, tanda yang keempat, jam'ul qalbi inda tilawatihi. Waktu kita nak baca Quran, waktu kita nak mengkaji makna Quran itu, kita kena fokus.
Dia panggil jam'ul qalbi, maknanya kita kena fokus. Tak boleh main sambil-sambil tengok, sambil-sambil duk fikir benda lain lah. Tumpu satu fokus ini. Tak boleh pergi mulai. Ini mata dengan Quran, dengan kuliah contohnya, tangan duduk main telefon, tak jadi. Dia panggil tidak fokus. Maka kita kena fokus. Kata para ulama, iza aradta al-intifa' bil Quran, kalau kita nak ambil manfaat daripada ilmu baca Quran ini, fajma' qalbaka inda tilawatihi wa sama'i. Kita kena, hati kita ni kena fokus ketika kita baca atau kita dengar. Maka sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Qaf, tanda ni pelajar, dalam surah Qaf ayat 37, inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalb au alqas sam'a wa huwa syahid. Inna fi dhalika, Quran itu memberi kesan, ingatan kepada orangnya lahu qalbun, makna dia baca tu hati dia fokus. Au alqas sam'a, ataupun dia buka telinga dia betul-betul dan dia menyaksikan apa ni yang dibacakan itu, kita kata barulah memberi kesan kepada bacaan Al-Quran kita. Maka kita nak inna fi zalika la zikra, makna baca Quran itu memberi kesan, hati kita tu tempat untuk tumpuan, ataupun syarak kitanya telinga juga kena buka, wa huwa syahid ay syahidul qalbi, hati ada sekali dalam majlis dan tidak lupa. Ini kita bimbang hari ini, kita pergi mana-mana pun kita bawa telinga, tak bawa hati. Waktu kita solat, kita takbir dengan tangan tapi hati tidak bertakbir. Sujud dengan kepala tapi tak sujud dengan hati. Maka kita tidak akan dapat manfaat yang banyak para jemaah sekalian. Yang keberapa dah kita? 4 dah. 5 dah. Khilah dah tu. Mana tu ni? Siapa tulis? 5 dah. Alhamdulillah. Yang kelima, tadarusul Quran fi halaqatil ilmi. Kita kena masuk halaqah ilmu, mengaji, belajar tafsirul Quran ataupun ilmu pengajian Al-Quran, kena masuk. Sebab kalau kita baca seorang mungkin kita tak semangat. Tapi dengan ramai-ramai dipanggil tafa'ul. Kita ada infial, ada tindak balas. Bila kita dengar syekh kita baca, dia baca pula, kadang-kadang dia hurai dengan perasaan tangisannya, dengan sebab ataupun dengan semangat. Kita dua ya gaya hidup kita ni. Waktu kita baca ayat-ayat tentang azab, kita kena takut. Waktu kita baca ayat tentang syurga, kita kena semangat nak syurga. Waktu kita baca ayat tentang larangan-larangan, kita kena jadi kita, semua tu gaya. Jadi dalam mahalakah ilmu, kita kena duduk. Jadi ustaz kita pun tak boleh satu panggil dia satu ya baca kat baca, tak tengok orang pun kita kata tak ada, kurang kesan. Dan di antara lagi, kita kena ulang ayat yang satu sampai kita rasa puas hati. Contohnya malam ni kita baca satu ayat, saya nak tadabbur surah Al-Fatihah malam ni, kita baca sampai kita boleh faham surah Al-Fatihah 1 jam 2 jam, tidak ada kerugian. Allah, lamanya masa. Kita kata para jemaah sekalian, berapa jam awak duduk dengan Quran, tidak ada istilah rugi, tak ada. Kalau kata rugi lah, ruginya kita duduk buat benda lain, duduk tengok cerita, tengok kartun. Musim-musim kita duduk tengok ulasan-ulasan, tak tahu hari mana dah. Allahu Akbar, cerita ulasan pun satu masa juga. Jadi alhamdulillah, yang terakhir di antara sebab-sebab ataupun tak, yang terakhir kita berpindah kepada mawani'. Apakah sebenarnya halangan untuk kita memahami Al-Quran? Apakah halangan? Yang pertama sekali, yang besar halangan kita, iaitulah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Bila orang buat maksiat, Al-Quran tak akan masuk. Dia panggil halangan yang paling besar, iaitulah melakukan maksiat. La yajtami'an, dua benda yang tak terkumpul dalam hati seorang manusia, cintakan Quran, cintakan maksiat, tak boleh. Jadi kita kena buang satu, kosongkan hati daripada benda-benda yang tak baik, kemudian kita pergi kepada yang baik. Ada sebuah kitab yang boleh membantu kita para jemaah sekalian, nama dia Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati ni alhamdulillah ana dah syarah secara ringkas-ringkasnya. Tuan-tuan boleh carilah kitab tu, kita belajar tengok.
Maka di antara penyakit yang berbahaya yang sukar untuk kita dapat ilmu, al-kibru, penyakit sombong. Siapa mengajar tu? Ustaz. Alah, muda ya. Tak, dia duduk main umur. Dia muda pun dia mengaji, kita tua pun tak belajar. Takkan nak sama. Satu dah. Satu lagi, kita perlekeh orang. Ustaz mana ni? Ustaz boleh ngaji ustaz ni. Tak, macam-macam dia punya tuduhan yang kita duduk dengar. Ini satu penyakit juga. Sebab kita tak nak buka minda kita. Jadi di antara kesombongan ni masalah. Bila kita ambil ilmu orang duk mengajar Quran, atau bagi ke dalam grup kita link kata, dia ni. Dia tak dengar pun, pakai pangkah lalu. Kita kata ini di antara orang yang tak dapat ilmu. Yang pertama sekali al-kibru, sombong. Yang kedua ittiba'ul hawa. Ada orang yang mengikut hawa nafsu dia, tak nak ikut Quran. Ini tak akan dapat, tak akan apa ni? Dia tak akan tadabbur. Yang ketiga at-talabbusu bil bid'ah. Dia dalam hidup ni banyak sangat amalan-amalan yang tak ikut sunnah. Kita panggil bid'ah. Ini pun payah nak dapat. Yang keempat, hati lalai, tidak fokus waktu kita tadabbur. Yang kelima, adamu fahmil ma'ani, tidak memahami makna Quran. Macam mana kita nak tadabbur? Kita Quran kita tidak faham. Yang keenam, terlalu laju ketika baca. Ini di antara perkara yang disebut dipanggil mawani at-tadabbur. Orang ni tak akan dapat memahami Al-Quran. Yang paling bahaya sekali maksiat. Maksiat itu banyak kategori. Yang paling besar sekali iaitulah sifat sombong, tak mau belajar, dia rasa dia pandai, maka itulah yang cukup berbahaya kepada kita. Alhamdulillah, tamatlah bacaan kita kepada kitab 31 tip ataupun faedah tadabbur dan baca Quran. Nas'alullah ta'ala an yaj'alna min ahlil Quran. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Ta'ala dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah jadikan kita ini min ahlil Quran, daripada pencinta Quran, orang yang belajar Quran, orang yang belajar Quran, orang yang tadabbur Quran, al-alimina bihi, orang yang pandai Quran, al-amilina bi ahkamihi, orang yang beramal dengan hukum hakamnya, al-mutadabbirina li ayatihi, orang yang bertadabbur pada ayat-ayatnya, al-waqifina inda hududihi, orang yang berhenti, tak akan langgar peraturan-peraturan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.